Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. 我们在天上的父， Bapa kami di dalam surga, 正如刚才我们所唱的，你在我们的生命何等的重要。 demikianlah kami menyanyikan lagu pujian ini betapa Engkau berarti dalam hidup kami. 我们不要多说，而是我们要展现出来。 Namun tidak lagi kami banyak berkata-kata, biar kami boleh di dalam perbuatan kami boleh nyatakan. 在这个聆听主的话语的态度，我们是要表示我们把你当着最先。 Di dalam sikap kami menerima firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi terutama di dalam hidup kami. 求你帮助这两位软弱的仆人，在传达你的话语的时候， Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kedua hamba-Mu yang lemah ini, 好让我们可以忠心主道。 sehingga kami boleh dengan setia untuk melayani Engkau. 我们这样继续祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求， Demikian berdoa di dalam nama penuh berkemenangan Kristus Yesus. 阿门。 Amin. 很快我们要到了国庆节， Kita tahu tidak berapa lama lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita. 大家有何感觉呢？ Bagaimana dengan perasaan kita semua? 有没有激动？有没有开心呢？ Apakah kita penuh dengan perasaan semangat dan sukacita? 那还有谁在这个几个星期关注了这个奥运会？ Dan juga banyak daripada kita yang memperhatikan dalam beberapa minggu ini ada kegiatan Olimpiade. 有多少人看呢？印尼的运动员献上金牌， Dan juga berapa banyak kita memperhatikan bahwa atlet kita dari Indonesia telah mempersembahkan medali emas. 哇！然后这个国歌被播出，然后我们的国旗在中国以上标起。 Di mana lagu kebangsaan negara kita dikumandangkan dan bendera negara kita lebih tinggi daripada bendera negara lain. 我相信很多人看这个场面很激动、很开心，甚至有人流泪了。 Tentu sangat menggugah hati kita, bahkan banyak dari kita yang mengalirkan air mata. 为什么我们有如此的反应呢？ Bagaimana kita bisa merespon dengan demikian? 这叫民族主义 （nationalism）。 Inilah namanya dengan semangat nasionalisme. 我能感受，哎，我是印尼的，我是印尼的部分，印尼是我的。 Kita bisa merasakan kita adalah bagian daripada Indonesia dan Indonesia adalah milik kita. 可是对国家的归属感跟爱国境界又不一样了。 Tetapi menjadi milik daripada Indonesia dan juga kita bisa mencintai tanah air itulah dua hal yang berbeda. 就如我可以拥有家， Seperti kita boleh memiliki rumah, 我可以对我家感到很自豪、很骄傲，我会欣赏我的家。 kita boleh merasa bangga akan memiliki keluarga kita. 可是我不一定爱我的家。 Tapi belum tentu kita bisa mencintai keluarga kita. 同样说到爱国， Sama halnya dengan kita dengan mencinta tanah air ini. 说实话，要谈这个主题不容易的。 Sesungguhnya untuk membicarakan tentang tema mencinta tanah air bukanlah hal yang gampang. 因为爱国不单单是用简单的感情表情和象征能表达出来的。 Karena cinta tanah air bukan hanya di dalam dengan semangat daripada semangat bergelora yang bisa menyatakan bahwa kita cinta tanah air. 或者我们用某某象征，比如说我穿这个红色和白色衣服，不能说我自动爱国。 Atau hanya dengan berpakaian kita pakai baju putih dan merah menunjukkan bahwa saya sudah cinta tanah air. 怎么算才是真正的爱国呢？ Maka apa itu sebenarnya dengan makna daripada cinta tanah air 这个 ini? 主题很重要， Dan tema ini juga sangat penting. 不单单是在8月要谈的。这个主题不单单在8月要谈， Bukan hanya di dalam bulan Agustus ini kita bicarakan tema ini. 因为呢，我们一直以来日常生活就活在这个国家。 Karena sesungguhnya kita hiduplah di negara kita Indonesia. 来，我们今天要分析爱国的神学基础。 Maka biarlah hari ini kita secara teologis kita membahas bagaimana itu cinta tanah air yang sesungguhnya. 来，我们一起打开圣经，在马太福音22章 Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 22 15到22节， ayat 15 sampai 22. 这儿有一个重要的神学基础。 Di sini ada satu dasar yang sangat penting. 摩西只是会为我们读， Saya akan membacakan buat kita semua. Matius pasal 22 ayat yang ke-15 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Tuhan, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga.
sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. 这是主的话语。 Inilah firman Tuhan. 有一位神学家喜欢走到学生的宿舍传扬福音， Ada seorang teolog yang sangat suka mengabarkan Injil. Dia pergi ke asrama mahasiswa, 然后呢，他讲到了唯一绝对的真理， sehingga dia waktu itu mengatakan ada satu kebenaran absolut. 然后有一位年轻人，他立刻反驳： Ada seorang mahasiswa, dia langsung menolak 世界上没有绝对的真理， bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran absolut. 所有真理都是主观的。 Setiap kebenaran itu adalah subjektif saja. 你的真理，我的真理，你不可勉强你的真理。 Kebenaranmu adalah kebenaranmu dan kebenaranku dan ada kebenaranku, dan engkau tidak bisa memaksa saya untuk menerima kebenaranmu. 哦，但是这个神学家，当要离开这个年轻人宿舍的时候， Dan teolog ini ketika dia mau meninggalkan asrama mahasiswa ini, 他就拿着年轻人的东西。 dia mengambil satu barang dari mahasiswa ini. 这个年轻人很惊讶，说 Dan orang muda ini sangat terkejut. ：“哎，这是我的东西，为什么你拿？不可以。 Ini barang saya, jangan kau ambil. ” 这个神学家回答说 Maka teolog ini berkata, ：“对我来说，拿别人的东西是好事儿了， "Oh, bagi saya ini mengambil barang orang lain itu satu hal yang baik. 免费嘛， Dan itu gratis. 放心， Dan tenang aja. 我的真理是我的真理， Kebenaranku adalah kebenaranku. 你的真理是你的真理。 Kebenaranmu adalah kebenaranmu. 我不会勉强你相信偷东西是好事儿。 Dan saya juga tidak memaksa engkau menganggap bahwa mencuri itu adalah hal yang baik." 可是这个年轻人说：“是的，你的真理是你的真理，我的真理是我的真理，但是偷东西是不对的。 Mahasiswa ini menjawab bahwa kebenaranmu memang kebenaranmu dan kebenaranku adalah kebenaranku, tapi mencuri itu tetap tidak baik. ” 然后这个神学家就微笑地回答他 Maka teolog ini menjawab dengan tersenyum, 我看刚才我讲世界有绝对的真理， "Saya melihat ketika saya menyampaikan tentang kebenaran absolut, 你不喜欢， engkau tidak suka. 然后你说没有绝对的真理。 Engkau mengatakan tidak ada kebenaran absolut. 但是如果你面对对你不利的情况，你突然就成为绝对。 Tapi ketika ada satu hal yang tidak menguntungkan engkau, maka engkau langsung bereaksi bahwa ada satu kebenaran absolut. 那个绝对是我认为不可以， Maka engkau menganggap itulah kebenaran yang tidak boleh dilakukan. 可是呢，这个神学家再强调， Dan teolog ini sekali lagi menekankan, 因此呢，世界上不是没有绝对的真理， berarti sesungguhnya di dunia ini bukan tidak ada kebenaran absolut. 可是你要放这个绝对放在何处？ Tapi engkau meletakkan kebenaran itu di mana? 如果放在人的角度， Jika engkau menurut dari sudut pandang engkau sebagai manusia, 当然是主观的，你的真理是我的真理，不 maka 是我的真理。 kebenaran yang engkau anggap itu sebagai kebenaran subjektif. 而且当你说世上没有绝对的真理， Dan ketika engkau mengatakan di dunia ini tidak ada kebenaran absolut, 那同样这个世界没有绝对的真理就是不绝对了。 maka seolah itu juga tidak, yang engkau katakan tidak absolut juga tidak absolut. Maka sebenarnya apa itu pun adalah satu hal yang absolut. 所以绝对不是看我们怎么衡量或者评价， Jadi sebenarnya kebenaran itu bukan dinilai dari penilaian preferensi seseorang. 可是真理要说什么， Tetapi kebenaran sendiri itu mengatakan apa itu tentang kebenaran. 你是否愿意听绝对的真理呢？ Apakah engkau mau mendengar kebenaran absolut ini? 长话短说，这个年轻人相信要领受耶稣基督成为他绝对的真理和救主。 Maka singkat cerita, anak muda ini, mahasiswa ini pun akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. 我不知道大家爱国的原因和基础是什么， Saya juga tidak tahu apa menjadi penilaian kita dan dasar kita untuk mencinta tanah air. 多数人如果我问你爱国吗？大多数说哦，我爱，我爱。
Kalau kita bertanya secara umum, apakah engkau cinta tanah air? Maka jawaban secara umum mengatakan bahwa saya cinta tanah air. 可是为何爱？什么是爱？ Tapi cinta tanah air yang sebenarnya itu yang bagaimana? 什么是爱？ Apa itu cinta? 哎，真不好解释。 Sebenarnya nggak gampang ya untuk menjelaskannya. 哎，我从来没有想过呀。 Saya juga nggak pernah terpikirkan. 哎，我只是讲爱，但是我都不知道理由呢。 Saya sering mengatakan tentang cinta, tapi saya tidak tahu dasar daripada cinta itu apa. 哦，因为人家说爱，所以我要说爱。 Oh, karena secara umum orang mengatakan tentang cinta, maka saya juga mengatakan tentang cinta. 哦，因为说不爱比说的爱好像别的比较难看、难听。 Sehingga daripada saya mengatakan tidak cinta, tentulah kelihatannya lebih tidak enak. 什么是爱国的原因和基础呢？ Maka dasar daripada cinta tanah air itu sebenarnya dasarnya itu apa? 根据美国的调查， Menurut hasil survei di Amerika, 是美国可以说是全世界最爱国家的人民。 rakyat negara Amerika termasuk adalah salah satu negara yang teratas sebagai orang yang cinta tanah air. 其中原因， Dengan dasarnya adalah 哦，因为国家对我们太好了， karena negara sangat memperhatikan rakyatnya. 哇，我们的国家很安全、很先进， Sehingga negara aman dan negara punya banyak kemajuan. 哦，各个方面都是很全备。 Bahkan dalam segala hal mereka sangat lebih maju daripada orang 所 lain. 以呢，调查显示，越好的国家，越更多人爱他的国家。 Sehingga berdasarkan daripada hasil survei dari data ini bahwa semakin baik negara ini, maka semakin banyak orang mencintai negara itu. 但是如果这个标准放在其他国家呢， Tapi jika standar ini diterapkan kepada negara-negara lain, 很脆弱。 yang negara yang dalam keadaan lemah, 比如说，一个国家处于一个动荡，或者很多不公义之事发生在它的国内， misalnya satu negara banyak lagi keadilan yang terjadi di sana dan banyak sekali pergolakan politik di sana. 然后我们还对这个爱国留下空间吗？ Apakah kita masih menyisakan satu ruang untuk mengatakan bahwa saya cinta tanah air? 如果美国，假设美国没有以前辉煌，那他的子民还爱他的国家呢？ Jikalau seandainya Amerika tidak lagi sehebat sekarang ini, apakah rakyatnya masih mencintai negaranya? 是否爱国的标准一直不变，不断的变化？ Apakah standar daripada mencinta tanah air itu terus berubah? 如果说好的国家才能被人爱，什么是好的国家才是好？ Maka disebut negara yang baik baru dicintai oleh rakyatnya. Maka sebenarnya negara yang baik itu yang bagaimana negara yang baik itu? 我们不工作，国家给我们金钱补贴，这是好国家吗？ Jikalau saya tidak ada pekerjaan dan negara terus memberikan tunjangan, apakah ini disebut negara yang baik? 如果一个国家让非法的交易发生在国内，这是好的国家吗？ Jikalau pemerintah dia menutup mata atas transaksi ilegal yang terjadi di negaranya, apakah disebut negara yang baik? 如果国家很严厉对待犯罪人，这个是好国家吗？ Jika seorang negara itu begitu kejam terhadap rakyatnya, apakah itu termasuk negara yang baik? 啊，我们不同工作、不同处境回答这个问题又不一样了。 Maka kita dari latar belakang yang berbeda, dari kondisi kedudukan kita yang berbeda, maka akan menjawab secara berbeda pula. 可是我们要回到永不动摇的真理， Maka kita harus kembali kepada dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan. 不是我怎么爱国，但是神怎么教我们。 Bukan lagi bagaimana saya mencintai tanah air kita, tapi bagaimana Tuhan mengajarkan saya. 要爱的对。 Sehingga kita bisa mencintai dengan benar. 那圣经对爱国的教导很丰富， Di dalam firman Tuhan mengajarkan bagaimana seorang harus mencinta tanah air itu begitu banyak sekali pelajarannya. 但是今天我不会告诉大家，好像十诫一样，1、2、3、4、5，大家要这样行，不可这样行。 Tapi hari ini saya tidak menceritakan secara mendetil kebenaran A sampai Z. 但是要回到基础， Tapi kita kembali kepada dasarnya. 我们要先明白，在我们谈爱之前，我们必须明白我们跟国家之间的关系是什么。 Kita sebelum membicarakan tentang cinta tanah air, maka kita perlu tahu hubungan relasi kita sebagai warga negara dan hubungan dengan negara ini apa. 那我们回到这个马太福音22章， Kita kembali kepada Matius pasal 22 ini. 我们先处理好基本重要的原则， Kita harus terlebih dahulu membereskan beberapa masalah mendasar. 好让我们可以爱国爱得真，爱得更深。 Sehingga kita bisa mencintai tanah air kita dengan lebih mendalam dan dengan benar. 首先，我带领大家回到经文的处境，好吗？
Setelah itu kita akan membawa kita semua kembali kepada firman Tuhan ini terlebih dahulu. 我要解释经文的处境。 Saya akan menjelaskan latar belakang daripada firman Tuhan ini. 当时有法利赛人要陷害耶稣， Pada saat ini tertulis bahwa bagaimana orang Farisi mereka mencoba mencelakai Tuhan Yesus dengan menjebaknya. 他们尝试把耶稣和国家置于对立面。 Mereka mencoba membenturkan negara dengan Yesus. 我们看到17节， Kita lihat dari ayat yang ke-17, 法利赛人打发了他的门徒，问耶稣一个问题： di mana orang Farisi mengutus murid-muridnya untuk bertanya satu pertanyaan kepada Yesus 有关纳税之事啊，我要付给凯撒或者不给？ mengenai hal membayar pajak. Apakah kita harus mempersembahkan pajak ini kepada kaisar atau tidak? 这个问题不好解答， Tentu jawaban ini tidak mudah. 这个问题好比这个要问你要选择孩子或者妻子， Sepertinya pertanyaan ini, engkau memilih anakmu atau istrimu? 你要选家人或者侍奉神， Engkau pilih keluargamu atau engkau pilih pelayanan? 还要难。 Lebih sulit lagi. 为什么？ Kenapa? 如果我们当时回到这个犹太人的文化， Kalau kita tahu kepada kebudayaan bangsa Yahudi, 犹太人他们信仰上帝， mereka tentu percaya menyembah kepada Tuhan. 他们在国家中奉行了神权政体的民族 Sehingga mereka menjadi masyarakat yang penyembah Tuhan.（theocracy）。 Jadi teokrasi. 可是如果当时耶稣说好，你把这个税给凯撒的时候， Jadi ketika Yesus menjawab, berikanlah persembahan ini kepada kaisar, 哇，这个人呢不爱国不爱神呐、 maka mereka bisa menjebak bahwa Yesus adalah pengkhianat daripada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi hanya menyembah kepada kaisar. 再说这个罗马已经统治了我们， Karena waktu itu kaisar Romawi sedang memerintah bangsa Israel. 哇，你这个支持他们，你不爱国。 Berarti engkau mendukung Romawi, engkau tidak cinta tanah air. 在犹太人有十诫， Di mana ada juga 10 hukum Taurat di dalamnya. 不可创造和拜偶像， Jangan membuat ilah lain di hadapanku 然后呢敬拜他。 ataupun menyembah berhala. 当时考古学发现， Dan ketika itu arkeolog mendapatkan 罗马使用的硬币叫做 denarion。 bahwa orang Roma menggunakan mata uang denarion, 那 denarion 前面呢是有凯撒的肖像， di mana denarion itu di depannya ada gambar kaisar. 那这个肖像呢是代表了一个王国的权力、权威和富贵。 Gambar kaisar ini menunjukkan bahwa kekaisaran dan kekuasaan dan kedudukannya. 而这当时罗马的凯撒认为他们自己是好像神一般的化身， Sehingga waktu itu kaisar dianggap sebagai titisan dewa. 然后呢前面是凯撒的肖像，后面呢是有一句话叫做 Pontifex Maxim， Dan di belakang ada satu tulisan Pontifex Maxim. 他是当时罗马人拜偶像的大祭司。 Nama Pontifex Maxim ini adalah nama daripada imam besar daripada penyembah berhala ini, agama penyembah berhala ini. 所以呢，犹太人一般不会用这个金钱来交易，尤其在圣殿里面。 Oleh karena sebagian besar orang Israel mereka tidak mau menggunakan mata uang denarium ini, terutama di dalam bait suci. 他们有自己的金钱，叫做 shekel 或者 lipton， Sehingga mereka menggunakan mata uang shekel ataupun lipton, 是没有人的肖像。 di mana mata uang itu tidak ada gambar wajah siapapun di dalamnya. 另一方面，也是一个问题。若耶稣说不要给凯撒， Jikalau Yesus menjawab jangan berikan persembahan kepada kaisar, 哇，法利赛人最可以大做文章了。 maka orang Farisi lebih senang lagi. 哇，他可以指控耶稣以扫动的分子的政治罪名来追捕耶稣。 Mereka bisa menjawab Yesus adalah pengkhianat bagi bangsa Romawi. 这个方法一直是犹太人使用的。 Jadi cara ini terus digunakan orang Israel terhadap Yesus. 如果我们看到耶稣要被钉十字架的叙述，这句方法还有使用的。 Bahkan ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas kayu salib untuk disalib, dengan dasar ini juga dinarasikan bahwa Yesus adalah kaisar atau raja yang menentang Romawi. 啊，耶稣是要毁坏那圣殿，3天要重新建造的。 Dan yang kedua, Yesus sebagai orang yang akan menghancurkan bait suci dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. 哇，这个太糟糕了。
Sehingga kedua dosa ini menjadi dosa yang begitu besar. 但是我们知道，耶稣谈的不是这个外表的要毁坏圣殿，但是是我们心里的殿。 Tapi Tuhan Yesus yang dimaksudkan bukan menghancurkan bait suci secara fisik, tapi adalah tubuh kita. Tuhan tubuh Yesus sendiri yang akan 然 dihancurkan. 后呢，3天指的他复活的大能。 Dan juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali dalam 3 hari. 耶稣很多教导是要教导是爱神爱人， Karena pengajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesamamu. 可是他们瞎编耶稣是对国家是有一个反抗的意思。 Sehingga mereka mencoba menjebak Yesus bahwa Yesus adalah pembangkang bagi negara. 但是耶稣明白他们的动机， Dan Yesus tahu motivasi daripada mereka ini. 因为他是神嘛。 Karena dia adalah Tuhan. 面对这个问题，耶稣不立刻回应 Mendapat jawaban pertanyaan ini, Yesus tidak langsung menjawab. 啊，这个我们可以学耶稣。 Ini kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. 他面对问题，他反应不是暴躁， Di mana Yesus tidak langsung bereaksi secara spontan pada 他 mereka. 冷静对待他们。 Tapi dengan tenang Tuhan Yesus menjawab mereka. 耶稣先开穿他们心中的动机。 Terlebih dahulu Yesus membuka kedok motivasi mereka yang tersembunyi. 19节，耶稣说：“哎，你能把硬币拿出来吗？” Maka Tuhan Yesus bertanya, bisakah engkau tunjukkan mata uang ini? 哦，这个这个很天真的法利赛门徒就拿这个硬币给他，那这个是硬币。 Maka orang Farisi ini secara polos mereka keluarkan mata uang ini di depan Tuhan Yesus. 当他们拿出来，一切开明了。 Ketika mata uang dikeluarkan maka semua pun terbongkar. 他们本来想指控耶稣，用这个硬币来说他要拜偶像呢，要顺服凯撒。 Sebenarnya mereka ingin menjebak Tuhan Yesus melalui mata uang ini bahwa Yesus adalah penyembah berhala. 但是他们把他们认为不喜欢的事还存还拿， Tapi sendiri mereka anggap penyembah berhala, mata uang itu sendiri mereka taruh di dalam kantongnya. 怪不得耶稣在18节说：“哎呀，你们是假冒伪善的人。” Maka Tuhan Yesus langsung berkata dengan perkataan pertama, hai engkau orang-orang munafik. 所以我们也注意一下， Maka kita perhatikan. 有时候我们外表跟心不一样， Seringkali apa yang tampil di luar dan yang di dalam kita itu berbeda. 可是耶稣知道人的心， Dan Tuhan Yesus sesungguhnya melihat hati kita. 所以不要跟神开玩笑。 Karena itu jangan kita mencoba bercanda di depan Tuhan. 当神开明出来我们一切内心， Ketika Tuhan Yesus membuka isi hati kita yang paling dalam, 才知道一切的真理多么痛呢。 maka kita baru tahu kebenaran itu dan kita betapa menyedihkannya kita ini. 当耶稣开发了他们错误的动机的时候， Ketika Tuhan Yesus membuka kedok daripada motivasi mereka yang tersembunyi. 耶稣不停止在这里， Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. 他要引导他们走到真理。 Tapi Tuhan Yesus mau menuntun mereka kembali kepada kebenaran. 注意一下，耶稣讲了一句话，是历史上最短的政治课程。 Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan satu pelajaran politik yang paling pendek dalam sejarah, tapi merupakan esensi yang paling penting. 耶稣讲了这句话，再没有任何书、政治书和任何国家的理论能相比。 Di mana Tuhan Yesus mengajarkan politik ini tidak ada tercantum dalam buku manapun ataupun dalam teori politik manapun. 很短很短， Yang paling singkat tentang pelajaran politik ini. 历史上最短的这个政治课程， Di mana dalam sejarah sebagai pelajaran politik yang paling singkat. 断定了国家和子民之间的关系。 Yang telah menentukan hubungan antara warga negara dan juga kepada negaranya. 耶稣问这个法利赛人的门徒 Maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid orang Farisi ini, 你能把硬币拿出来吗？ keluarkan mata uang itu. 法利赛人的门徒听了就拿出来。 Ketika murid orang Farisi mengeluarkan mata uang ini, 然后呢，耶稣问：“哎，那边是谁的图像呢 Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada digambar di dalam mata uang ini? 然后呢，这人就说：“哦，凯撒。” Orang ini menjawab, gambar kaisar. 耶稣回答了，在21节 B， 那就把凯撒的付给他，把神的付给神。 Maka Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. 注意，这么短短的一句话，意义很深。 Satu perkataan demikian singkat, tapi maknanya begitu mendalam. 如果整个国家、整个子民回到这么一句话好好思考的话，我们整个情况一定是不一样了。 Jika seluruh negara di dunia ini kembali kepada inti daripada perkataan ini, maka seluruh keadaan akan berubah.
我们要今天学习了2个重要的原则。 Di sini kita akan belajar kepada 2 prinsip penting dalam hal ini. 当我们谈到爱之前，我们必须明白这原则。 Sebelum kita mengatakan tentang cinta, maka kita harus belajar kedua prinsip utama. 第一，从耶稣的话，我们可以学到拥有权的原则 （principle of ownership）。 Maka prinsip yang pertama dikatakan adalah prinsip kepemilikan. 当我说爱的时候，其实我们是拥有了这个 principle of ownership，涵盖了拥有权。 Pada saat kita mengatakan kita mencintai, sebenarnya kita sedang mengatakan tentang prinsip kepemilikan. 哦，你是我的丈夫， Kita mengatakan, oh inilah suamiku, 哦，这是我的妻子， oh inilah istriku, 哦，这是我爸爸，这是我妈妈， inilah mamaku, ayahku, 哦，这是我的印尼，我的国家。 inilah Indonesiaku, inilah negaraku. 这个是拥有权 （principle of ownership） Ini adalah prinsip kepemilikan yang sedang kita katakan. 啊，这个呢是已经贯彻了在我们每个人的这个思想里面。 Sehingga mempengaruhi dalam pemikiran kita. 那回到经文，法利赛人本来是要陷害耶稣， Sekarang kepada firman Tuhan bahwa sebenarnya orang Farisi ini akan menjebak Yesus. 他们是用矛盾论的逻辑逼害耶稣选，你要选国家或者选这个神。 Mereka dengan kontradiksi logik untuk membenturkan engkau memilih negara atau memilih Tuhan. 可是耶稣没有被牵涉到他们的逻辑， Tapi Tuhan Yesus tidak mengikuti kontradiksi logik mereka. 因为对耶稣而言，这个凯撒本来不能跟他相提并论。 Sesungguhnya posisi kaisar tidak bisa dibandingkan dengan posisi Tuhan. 可是耶稣第一解答说：“好，把给凯撒的就给他吧。” Dan jawab Tuhan Yesus, apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. 耶稣不反对这个凯撒在地上的权利。 Tuhan Yesus tidak menentang kekuasaan kaisar di bumi ini. 我们知道，在另一段经文也说了，政府也是因着主的主权才能进行。 Kita dalam firman Tuhan mengetahui bahwa pemerintahan di dunia ini juga ada karena izin daripada kehendak Tuhan sendiri. 所以耶稣说：“好，应该给凯撒就给嘛。” Maka Tuhan Yesus berkata, apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. 可是还有一句后面是：“当把神的归给神，这才是重要。” Tapi apa yang menjadi milik Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. 这个立刻把这个凯撒，你要多么看他有权威、有权力，多么的厉害。 Maka sehebat apapun kaisar ini, 他把神的给神，自动把凯撒放在耶稣之下了。 maka posisi otomatis kaisar di bawah Tuhan. 为什么？因为凯撒作为人，也是要把神的归给神。 Karena posisi kaisar dia sebenarnya adalah seorang manusia dan dia wajib mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 所以耶稣的答案是真有智慧。 Sehingga jawaban Yesus adalah jawaban penuh dengan hikmat bijaksana. 所以犹太人不能拿他的把柄。 Sehingga orang-orang Farisi tidak dapat mendapatkan kelemahan daripada jawaban Tuhan Yesus. 哎，耶稣的答案，他很尊重凯撒，也是很顺服神呢。 Jawaban Tuhan Yesus menghargai posisi kaisar dan juga menghormati Tuhan. 从神学的角度，我们必须明白这真理。 Maka secara dari sudut teologis kita harus mengerti makna daripada dasar ini. 地球上什么是我们的？ Di bumi ini apa yang menjadi milik kita? 诗篇说得很清楚，在万物地球里面，一切都是属神的。 Di dalam kitab Mazmur telah menyatakan seluruh isi daripada bumi ini dan ciptaannya adalah milik Tuhan. 然后呢，新约也告诉我们，我们的生命被耶稣基督救赎出来了。 Bahkan dalam perjanjian baru hidup kita pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 所以，我们说地球上有什么是属于我们的？ Jadi di bumi ini apa yang masih menjadi milik kita? 说实话，没有。 Jikalau kita menjawab secara jujur, maka tidak ada lagi menjadi milik kita. 反倒我们还欠福音的债。 Bahkan kita berhutang atas Injil. 弟兄姐妹，我相信我们出生在一个国家很久的时候， Ketika kita menyadari kita lahir di satu negara dan kita bertumbuh di satu negara, 哎，就会产生了很强大的民主主义。 sehingga kita timbullah semangat nasionalisme kita di dalam diri kita. 啊，我的印尼啊，我和印尼啊， Oh inilah Indonesiaku, inilah Indonesiaku. 这个是好， Ini tentu baik. 因为我看了印尼属于我的部分啊，归属感， Saya merasa Indonesia adalah milikku. 不是一种陌生的事儿，但是跟我生命很连贯，在我的心。
Di mana maksudnya itu bukan sesuatu yang asing, dia begitu dekat dengan kita. 但是我们今天要更上一层楼，好吗？ Tapi biarlah hari ini kita naik lebih setingkat lagi. 我不看我的国家是属于我的， Kita tidak lagi melihat bahwa negara ini adalah milik saya, 而是属神的。 tapi biarlah negara ini juga milik Tuhan. 没有属神的原则，爱就很自私。 Jikalau tidak menjadi milik Tuhan, maka cinta kita menjadi cinta yang egois. 我的， Semua adalah milik kita, milik saya. 或者我们可以盲目在这个很极端的一个这个情感主义。 Bahkan kita bisa terjebak dalam posisi kita romantisme kebutaan tentang cinta daripada sesuatu. 哦，有人爱的是忘记真理，忘记逻辑。 Sehingga orang bisa mencintai sehingga mereka lupa akan logika yang sebenarnya lagi. 可是回到属神的角度，一切不一样。 Tapi ketika kembali kepada milik Tuhan, maka segala sesuatu menjadi berbeda. John Wesley 有一天他的这个家是被烧了， John Wesley satu hari rumahnya terbakar. 哇，很多人很伤心，报告给他，哎呀，牧师啊，你的家是被烧了。 Banyak orang ikut bersedih dan berkata kepada pendeta ini, wah, rumahmu telah terbakar. John Wesley 不是说不是我的家， Tapi John Wesley menjawab, itu bukan milik saya. 这个是神的家，他拿他的家。 Ini rumah milik Tuhan dan Tuhan mengambil miliknya. 所以呢，我在地上的任务就少了一件。 Maka berkurang lagi satu tanggung jawab saya di dunia ini. John Wesley 的看法是才是正确的。 Maka pandangan John Wesley inilah pandangan yang tepat. 当我看到我的家， Ketika saya melihat ini rumah ini milik saya, 当我看到我的钱财， ketika saya melihat harta ini adalah milik saya, 当我看到我的国家， ketika saya melihat negara ini milik saya, 不是我的钱， sebenarnya bukan harta saya, 不是我的家， bukan lagi keluarga milik saya, 不是我的国家。 bukan lagi negara milik saya. 基督徒要学习正确的顺序哦， Kita sebagai orang Kristen harus belajar kepada urutan yang benar. 是神给我的家， Inilah Tuhan yang berikan keluarga ini kepada saya. 神给我的金钱， Inilah Tuhan memberikan uang ini kepada saya. 神给我的国家。 Tuhan memberikan ini negara ini kepada saya. 当我说印尼，我们国家是属神的， Ketika saya mengatakan negara ini adalah milik Tuhan, 我再不会故意破坏大自然，因为我知道一切都是神的。 maka saya tidak akan lagi merusak lingkungan yang ada. Karena ini semua adalah milik Tuhan. 当我看到我的国家很多不足的方面， Ketika saya melihat negara ini banyak ketidakberesan, 我不是逃跑， saya bukan lagi melarikan diri. 但是我还是爱这个国家， Tapi saya akan mengasihi negara 因 ini. 为神从来没有放弃这个国 Karena 家。 Tuhan tidak pernah melepaskan dan tetap mencintai negara ini. 所以，如果神不放弃还爱这个国家，有何理由我不爱这个国 Jika 家？ Tuhan mencintai negara ini, apa alasan saya tidak mencintai negara ini? 当我知道印尼的子民全部是属神的， Kita tahu bahwa seluruh bangsa Indonesia ini adalah milik Tuhan. 我们多元，我们不同背景没问题， Walaupun latar belakang suku kita berbeda, itu tidak menjadi masalah. 因为神爱你，我也要爱你呢。 Karena ini semua Tuhan cintai dan semua ini milik Tuhan. 而且在不足，我要发挥它， Sehingga dalam kelemahan ini kita akan semakin berkontribusi. 因为神也是给我潜质来去发挥。 Karena Tuhan telah memberikan kepada saya potensi-potensi untuk boleh saya kembangkan. 所以，当罗马人呢走1里路，哎，我基督徒要为教会、为国家、为家人走2里路。 Sehingga prinsip orang Romawi berjalan 1 mil, maka saya sebagai orang Kristen akan berjalan 2 mil. 我不被我的工作不被这个情感所牵挂， Sehingga pekerjaan ini tidak lagi oleh karena perasaan mempengaruhi diri saya. 也不依靠国家能给我什么， Dan tidak lagi mengandalkan apa yang bisa negara berikan kepada saya. 但是神给我，我能做什么？ Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saya bisa saya lakukan untuk negara ini. 宗教改革家叫做加尔文，曾经也把这个概念呢灌输到这个耶内瓦的整个立法制度。 Sehingga John Calvin membawa prinsip ini kepada prinsip dasar hukum di Jenewa. 然后呢，百姓日常生活的工作呢，全部要回到归神的概念。 Sehingga seluruh rakyat negara di bumi ini harus bekerja bahwa mereka bekerja adalah untuk milik Tuhan. 那加尔文在他注释书曾经讲这么一句话， Sehingga Calvin mengatakan satu perkataan ini. 在他的注释书 Sehingga dalam satu commentary， komentarnya dia 他 mengatakan, 说一切呢属神， semuanya adalah milik Tuhan. 为什么我们不把一切世上一切的工作归到这原则呢？ Mengapa tidak seluruh pekerjaan yang kita kerjakan adalah sudah untuk milik Tuhan? 为什么我们不回到
为了神，因着神。 Kenapa kita tidak kembali kepada milik Tuhan saja? 那为了神跟在主里面是不一样的。 Untuk Tuhan dan di dalam Tuhan itu berbeda. 有时候我们说啊，我为神做这个，我做那个，你这个也是要小心。 Sering kita berkata, saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan itu untuk Tuhan. Kita harus hati-hati dengan perkataan ini. For Christ 和 in Christ is different。 Karena untuk Tuhan dan di dalam Tuhan itu dua hal yang sangat berbeda. 我说哦，我为神做这个做那个，小心这是神要的或者你要的。 Oh, saya melakukan ini untuk Tuhan, itu untuk Tuhan. Apakah engkau yakin apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu? 但是当我们明白一切属神， Tapi jikalau semuanya di dalam Tuhan, 所以呢，其实我们讲的是我在神里面能做什么， maka saya di dalam Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? 不是我为国家能做什么。 Sehingga tidak lagi apa yang saya lakukan untuk Tuhan atau untuk negara ini seolah-olah saya yang berjasa. 那当我们明白印尼是属于神的， Ketika kita mengerti bahwa Indonesia adalah milik Tuhan, 我会把印尼带回神的面前， maka kita bisa membawa negara ini kepada Tuhan. 因为我们明白没有神，我们的国家不能站立得住。 Maka kita mengerti dengan jelas bahwa tanpa Tuhan maka tidak ada negara ini. 当神与约瑟同在，埃及就复兴。 Kita tahu bahwa ketika Tuhan menyertai Yusuf maka Mesir pun bertumbuh dan berkembang. 可是当神跟随以色列离开埃及，埃及就降落了。 Dan ketika Tuhan bersama bangsa Israel meninggalkan Mesir maka bangsa Mesir pun mulai runtuh. 当神与以色列同在的时候，以色列就复兴，得到这个应许之地。 Ketika Tuhan beserta dengan bangsa Israel maka bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. 但是神向以色列翻脸的时候，以色列都堕落了，被人家掳了。 Ketika Tuhan memalingkan mukanya dari Israel maka kita melihat bahwa bangsa Israel mereka dibawa ke perbudakan. 所以，如果你真正爱国家， Maka jikalau engkau sungguh-sungguh cinta tanah air, 我们要回到神的面前， maka biarlah kita kembali kepada Tuhan. 理想的我们的国家回到神。 Kita membayangkan bahwa negara ini adalah milik Tuhan. 但是从我们个体开始， Tapi dimulai daripada diri pribadi kita masing-masing. 我们要回到神的面前。 Kita terlebih dahulu harus kembali kepada Tuhan. 当我爱国， Ketika saya mencintai negara ini, 我要回到神的面前， maka saya harus kembali dulu kepada Tuhan. 我要贡献， Saya harus mempunyai kontribusi di dalam Tuhan. 我要爱他的不足。 Saya juga mengasihi apa yang menjadi kekurangan daripada negara ini. 当一个人悔改了， Ketika seseorang dia menjadi bertobat, 国家少了一个麻烦，多了一个祝福。 maka berkuranglah satu masalah negara ini dan menjadi satu berkat bagi negara ini. 第二呢， Yang kedua, 当我们谈爱国之前， sebelum kita mengatakan kita mencintai negara kita, 我们也要明白这个责任的原则 ，the principle of maka responsibility。 kita harus mengerti daripada prinsip tanggung jawab. 爱没有责任是很危险的。 Di mana mencintai jikalau tidak disertai dengan tanggung jawab itu sangat berbahaya. 每个人能说我爱我爱我爱，没有行出来，没有责任是很可怕的。 Setiap orang bisa mengatakan mencintai, tapi mereka tidak bertanggung jawab, maka itu sangatlah mengerikan. 当一个人已经明白了哦，一切是属神，是从恩典开始，接下来是有责任要行。 Ketika seorang menyadari bahwa ini semua adalah milik Tuhan dan semua adalah berdasarkan daripada anugerah, maka barulah ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. 不要反过来， Dan jangan kita balikkan. 还没有谈恩典，没有谈神，就说哦，你要这样，你要那样，那个是立法主义。 Sebelum kita bicara tentang bahwa milik Tuhan, bahwa ini adalah anugerah dan ini adalah menjadi pada tanggung jawab saya, maka ini menjadi prinsip legalisme. 但是呢，我们要真正回到神要我们的，我们当接受恩典之后，我们必须有责任感。 Sehingga ketika menerima anugerah daripada Tuhan, maka timbullah tanggung jawab ini daripada setiap pribadi kita. 来注意一下经文。 Kita perhatikan pada firman Tuhan ini. 当犹太人问耶稣一个问题， Ketika orang Yahudi bertanya kepada Yesus, 我把这个钱要付给凯撒，或者不要给他？ saya harus mempersembahkan uang ini kepada kaisar atau tidak? 这个付这个字， Kata mempersembahkan ini 第一是用 dodomi， dipergunakan perkataan dodomi. dodomi 是有敬拜的意思。 Dodomi itu dengan maksud perkataan mempersembahkan, menyembah. 所以呢，当时他们要问耶稣，哎，我们要这个献上给凯撒，或者是献上给神 ，dodomi， Apakah kami harus mempersembahkan ini kepada kaisar atau kepada Tuhan? 这个有敬拜的意思。 Karena di sini ada maksud perkataan ini ada mengandung makna penyembahan. 所以我是
如果我敬拜神，我不可以敬拜其他人嘛。 Sehingga dikatakan ketika saya menyembah Tuhan, saya tidak boleh menyembah yang lain. 可是耶稣没有陷入他们的逻辑， Tapi Tuhan Yesus tidak terjebak dalam logika mereka ini. 耶稣没有用 dodomi 来回答他， Tuhan Yesus tidak menjawab dengan perkataan dodomi. 而是耶稣说：“把当给凯撒的 apodidomi Tuhan 给凯撒，然后把神的 apodidomi 给神。” Tuhan Yesus menjawab, apa yang menjadi wajib engkau berikan kepada kaisar itu apodidomi. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. 耶稣要告诉你，哎，我不谈敬拜， Tuhan Yesus sebenarnya menjawab, ini tidak ada sangkut pautnya dengan penyembahan. 而是你们的责任。 Ini adalah kewajibanmu. 所以我不谈敬拜谁不敬拜谁，献上谁不献上谁， Sehingga tidak ada menyembah kepada siapapun atau kepada siapa saja. 而是你要回到责任，回到正确的位置上。 Engkau harus kembali kepada tempatnya, yaitu kewajibanmu itu. 这个神学上叫做双重公民或者双重责任。 Ini disebut dengan kewajiban ganda atau kewajiban keluarga, mempunyai hak kewarganegaraan ganda. 在使徒行传22章记载了保罗被问：“你是罗马公民吗 Di dalam kisah para rasul pasal 22, Paulus ditanya, apakah engkau sebagai warga negara Romawi? ？”哦，是的，是的。 Paulus menjawab, iya betul. 可是，在腓立比，保罗又说：“哦，我是天国的子民。” Dan Paulus juga menjawab bahwa aku juga warga negara surga. 当我们谈到爱的时候，我们要明白这两种责任。 Ketika kita membicarakan tentang kata mencintai, maka kita harus mengerti kewajiban daripada dua perkataan ini. 我们知道我们是地上的子民，我们要成为好的地上的子民。 Kita tahu kita tinggal di dunia ini, kita sebagai warga negara di dunia ini. 所以我们能做好公民，我们就做吧。 Maka sebagai keluarga negara kita wajib menjadi warga negara yang baik. 能付税，我们能付税，有什么好的律法规条，我们要遵守吧。好公民。 Bisa bayar pajak dan harus bayar pajak yang harus kita bayar. Dan kita harus menjadi seorang warga negara yang baik. 能做到我们就做， Apa yang boleh dilakukan dan harus dilakukan. 但是不要忘记另一方面，我们是天国的子民。 Tapi jangan lupa kita juga adalah warga negara surga. 所以，如果地上国度发生问题的时候，我们必须成为先知来告知。 Sehingga ketika terjadi masalah di dunia ini, maka kita sebagai posisi mengingatkan kepada di dunia ini apa yang harus sebenarnya terjadi. 所以呢，这两个责任必须同行， Maka inilah kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen di dunia ini. 两个要同行，好的子民，然后天上的子民。 Engkau harus berjalan dalam dua posisi ini, di mana engkau sebagai warga negara surga dan juga sebagai warga negara dunia. 然后你怎么样从神的角度来更新地上的这个国度？ Sehingga menjadi kehendak Tuhan dan pandangan Tuhan, engkau memperbaharui apa yang ada di muka bumi ini. 那如果我们回到马太福音， Jikalau kita kembali kepada Matius ini, 很多呢系数呢几乎要把国家和基督对抗。 banyak sekali mereka mencoba untuk membenturkan negara dengan Yesus. 那几乎选耶稣不可选国家。 Sehingga mereka harus memilih apakah Yesus atau negara. 然后呢，他们也相信，如果弥赛亚来是要破坏地上的国度，然后呢，这个弥赛亚成为国王。 Mereka percaya ketika Mesias datang ke dunia ini, mereka akan hancurkan seluruh negara di dunia, kerajaan di dunia ini, dan mereka membangun kerajaan yang baru. 可是马太福音要告诉我们崭新观 （new perspective）。 Tapi Matius memberikan satu perspektif pandangan yang baru. 作为基督徒， Bahwa kita sebagai orang Kristen, 当我们来的时候， ketika kita hadir di muka bumi ini, 我们不是破坏旧的， kita bukan menghancurkan yang lama, 但是我们要更新， tapi kita harus memperbaharui. 从我们成为天国的角度来到这个地上的国度。 Karena sebagai perspektif kita sebagai warga negara surgawi memperbaharui apa yang ada di muka bumi ini. 保罗自己活在一个这个基督徒尼罗王这个不义的一个政府权， Di mana kita tahu bahwa Paulus hidup pada zaman Kaisar Nero. 这个政府是不大好。 Dan pemerintahan pada itu sangatlah tidak baik. 可是保罗还劝他的会友也要顺服政府， Tapi Paulus memerintahkan kepada jemaat untuk harus taat kepada pemerintah. 能付的税就付吧， Harus tetap bayar pajak. 能立训好的，只要不违背真理就行吧。 Asal aturan itu tidak melanggar pada kebenaran firman Tuhan, mereka harus mentaatinya. 因为我是罗马人， Karena saya juga adalah seorang warga negara Roma. 但是我是天国的子民， Dan saya juga adalah warga negara surga. 所以我看不义的事， Jadi ketika saya melihat sesuatu hal yang tidak benar,
我要讲， maka saya harus katakan. 比如说奴役的制度， Seperti ada zaman perbudakan. 保罗也好几次说：“哎呀，不要把他们好像奴役看为工具，看到他们为人是基督的弟兄。” Jangan engkau menganggap budak itu sebagai orang budak, tapi anggaplah sebagai saudaramu sendiri. 然后呢，保罗也好几次呼召百姓来，我们要祷告，为国家祷告。 Dan juga Paulus berseru kepada rakyat untuk berdoa bagi negara di hadapan Tuhan. 所以，当国家和百姓明白这个角度的话，就世界就不一样了。 Ketika negara dan rakyat mengerti akan posisi dan hubungan relasi yang demikian, maka seluruhnya akan berubah. 我做政府， Sebagai pemerintahan, 我做一个国家的领导人， saya sebagai pejabat dan pemimpin daripada negara. 哎，作为好公民，我们能做什么？ Dan sebagai seorang warga negara, apa yang boleh saya lakukan, yang harus wajib saya lakukan? 当然不贪污， Tentu saya tidak boleh korupsi. 当然是不能做那个，不能做不义之事，让神伤心的事。 Tidak boleh lakukan hal yang tidak benar dan sehingga melukai hati Tuhan. 然后我也明白一切是属神的， Dan saya mengerti bahwa ini semua adalah milik Tuhan. 所以如果我们当这个国家领导人，如果我们不做好的话，我们要悔改。 Maka ketika saya sebagai pemimpin negara, saya tidak lakukan hal yang benar, maka saya harus bertobat. 同样，我们作为子民， Dan juga sebagai seorang rakyat, gitu demikian juga. 我们行责任不是靠环境， Di mana sebagai warga negara kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan pada kondisi tertentu. 好的我就行，不好的我不行。 Oh, kondisi baik maka saya lakukan, kondisi tidak baik maka tidak saya lakukan. 我能行的我就行出来， Apa yang harus saya lakukan maka harus kita lakukan. 只要符合真理。 Asal sesuai dengan kebenaran. 但是有时候我们知道，我们这个有罪，每个人都有罪。 Tapi kita tahu bahwa setiap kita ada dosa di dalam diri kita. 要付出爱，要给予是很难的。 Untuk memberi itu satu hal yang tidak mudah. 如果说爱人是比较难，如果被爱我们喜欢， Kalau untuk dikasihi itu lebih gampang. 如果国家能给我什么我喜欢，但是我要给国家好像很难。 Jikalau negara bisa mencintai saya itu mudah, tapi bagaimana saya mencintai tanah air maka itu menjadi tidak mudah. 我得到救恩，感谢主，活出救恩，哎呀，很难。 Saya dapatkan keselamatan, oh sungguh bersyukur, tapi saya hidup dalam keselamatan itu tidak mudah. 犹太人历史，我非常尊重两个人， Di dalam orang Yahudi saya menghargai dua orang ini. 第一是亚伯拉罕， Satu adalah Abraham, 第二呢是欧南和奥拉呢。 yang kedua adalah Onan dan Oranan. 那这个亚伯拉罕，当他的妻子死的时候， Abraham ketika istrinya meninggal, 然后呢，他要埋葬他的妻子， di mana dia akan menguburkan istrinya. 他有责任埋葬他的妻子。 Dia punya kewajiban untuk menguburkan istrinya. 然后他当时有 head 的人说：“哦，你要埋葬你的妻子，好，我就给你我的地，给你，给你。” Di mana waktu itu orang Het menawarkan tanah mereka kepada Abraham. Silakan engkau ambil dan pakai. 然后呢，亚伯兰说：“真的吗？不默默多少钱？多少钱？ Abraham bertanya, betulkah? Tapi saya bertanya, berapa yang harus saya bayar? 哎呀，不用钱，你拿着，你拿着。” Orang Het berkata, enggak usah dibayar, gratis aja, silakan dipakai. 亚伯兰说：“不，我还要付给你600。” Abraham menjawab, tidak, aku harus membayar. Dan dia membayar 600 uang perak. 然后呢，有这个欧南和奥拉呢， Dan Onan dan Orana, 就是当大卫要预备建立圣殿， di mana kita tahu Daud akan membangun bait suci. 然后呢找不到地， Dan dia tidak mendapatkan tanah. 找啊找，哎，找到这个欧南和奥拉呢， Dan akhirnya dapatlah tanah itu di posisi tanah milik Onan dan Orana. 这个多少钱？ Dan Daud bertanya, tanah ini berapa nilainya? 哦，你要建什么？ Orang bertanya, engkau mau pakai untuk apa? 建立神的殿。 Oh, untuk bangun bait suci. 哦，没事，给你。 Oh, enggak usah, gratis aja, silakan dipakai. 大卫说：“不是，我要付的。” Daud bilang, tidak, tetap harus dibayar. 我们可能觉得很傻， Kita berpikir mungkin di satu hal yang bodoh. 为什么人家免费给你，你说不要？ Kenapa mau dikasih gratis engkau menolak? 因为呢，他是明白一个正确的这个 integrity 的概念。 Karena Daud tahu akan integritas daripada seseorang itu. 第一，他知道他能做到， Dia tahu dia mampu. 因为他有钱嘛，有权利。亚伯拉罕和大卫同样有权利、有钱， Karena 他们能做到， Karena Abraham dan Daud posisi mereka mampu. 然后他们能够付出。 Dan mereka bisa membayar.
第二呢，他们知道这个要做这个事情是他们的责任，不是别人的责任。 Dan mereka menyadari mereka lakukan ini adalah kewajiban mereka dan bukan kewajiban orang lain. 好，第三呢， Dan yang ketiga, 他们不是看清人家对他们的善意， mereka tidak memandang remeh apa orang memberikan sesuatu yang gratis mereka terima. 他们对我那么好， Mereka telah baik kepada saya. 难道这样免费吗？ Apakah saya terima dengan gratis? 这个是很重要的真理。 Ini adalah satu kebenaran yang sangat penting. 作为基督徒，该拿的就拿， Orang Kristen harus menyadari apa yang boleh diterima, diterima. 要付出的我们就要付出， Yang harus dibayar, kita tetap harus bayar. 要还的要还。 Yang harus dikembalikan, kita harus kembalikan. 国家给我能给我什么？ Negara telah memberikan kepada saya apa? 我们能给国家什么？ Maka apa yang harus saya berikan juga untuk negara ini? 该给国家的就给国家的， Apa yang harus kita berikan kepada negara ini haruslah kita berikan. 要还的就还。 Apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. 同样，属神的 Demikianlah apa yang menjadi milik Tuhan. 能给神就给神，因为一切是属他。 Karena semua adalah milik Tuhan, maka kita harus kembalikan untuk kemuliaan bagi Dia. 要还给神的， Maka kita harus kembalikan kepada Tuhan. 不能一直以免费接受的态度， Jangan kita terus menggunakan kata gratis atau aji mumpung untuk menerima sesuatu. 因为神的恩典是太宝贵了， Karena anugerah Tuhan itu sungguh berharga dalam hidup kita. 我们也有责任。 Karena itu kita harus ada satu kewajiban di dalamnya. 今天我们学到了爱国， Hari ini kita telah belajar akan satu pelajaran cinta tanah air. 当我爱的时候，我们是否不是以我的角度，而是神怎么爱来看呢？ Sehingga ketika mengatakan cinta tanah air tidak lagi sudut pandang preferensi daripada diri kita, tapi apa yang menjadi pandangan daripada milik Tuhan ini. 因为这是我们的国家是神的， Karena negara ini adalah milik Tuhan. 要爱以神的方式去爱。 Maka kita harus mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi negara ini. 当我们明白一切属神，从恩典开始， Maka kita mengerti bahwa semua adalah anugerah daripada Tuhan. 当我接受的时候， Pada saat kita terima, 我们要履行我们作为好公民和天国子民的好责任。 maka kita harus menjadi seorang warga negara yang baik, juga menjadi warga negara surga yang baik. 通过教会， Melalui gereja, 通过我们自己， melalui diri kita, 成为社会的好榜样， menjadi contoh dan teladan di masyarakat. 能去帮， Bisa membantu sesama, 能爱去爱， bisa mengasihi sesama. 让我们的国家能感受到天国就在地， Sehingga negara kita merasakan kehadiran kerajaan surga di bumi ini. 不是要破坏旧的， Bukan menghancurkan yang lama, 但是要更新它。 tapi memperbaharui yang ada. 我们准备爱我们的国家了吗？ Maka apakah kita siap cinta tanah air? 我们一起祷告。 Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们来到你的面前，以谦卑的心， Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang ke hadirat-Mu. 我们要学习爱我们的国家， Kami mau belajar mencinta tanah air. 而是我们要爱，是我们看的一切是属你去爱， Di mana kami akan melihat untuk mencintai tanah air ini dengan bahwa ini semua adalah milik-Mu. 然后我们必须好好有责任去爱。 Dan dengan kewajiban kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh. 如果有什么不足，求你来成全帮助我们。 Jikalau masih banyak kelemahan kami, Tuhan tolonglah kami. 我们要回到你的心意， Kami mau kembali kepada kehadiran dan kehendak-Mu ya Tuhan. 带我们的国家，带我们自己到神的面前而活。 Sehingga kami boleh membawa negara ini, diri kami sendiri ke hadirat-Mu ya Tuhan. 我们这样继续祷告，奉靠耶稣得胜的名求， Demikian kami memohon di dalam nama yang penuh berkemenangan Kristus Yesus. 阿门。 Amin.